A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa penenang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik murid, kita sambung pembelajaran kita pada perkara faraid, iaitu perkara asal masalah di muka surat 29 ya. Murid boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 29. Baik, baca sama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 5, asal masalah. 5.1, pengenalan. Pengiraan pembahagian faraid memerlukan dua perkara. 1. Asal masalah. 2. Tashih masalah, iaitu menentukan bahagian. 1. Asal masalah. Pengertian asal masalah ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. 2. Tashih masalah, iaitu menentukan bahagian. Pengertian tashih masalah ialah sekurang-kurang bilangan yang boleh dibahagikan kepada setiap waris. 5.2, bahagian asal masalah. Bahagian asal masalah dalam penyelesaian masalah faraid ada 7 bahagian, iaitu asal masalah 2, asal masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12, asal masalah 24. 1. Asal masalah 2. Contohnya, seorang mati meninggalkan waris suami dan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Waris suami, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Suami mendapat 1/2, adik-beradik lelaki seibu sebapa mendapat asabah. Asal masalah 2. Bila dibagikan, suami mendapat 1 bahagian, bakinya asabah diperoleh oleh adik-beradik lelaki seibu sebapa. Bila ditambahkan 1 campur 1 dapat 2. 2 adalah sah sebab asal masalah 2 dan dicampur dapat 2 juga, maka sah masalah ini. 2. Asal masalah 3. Contohnya, seorang mati meninggalkan waris ibu dan adik-beradik lelaki sebapa. Ibu mendapat 1/3, adik-beradik lelaki sebapa mendapat asabah. Jadi asal masalah 3. Ibu mendapat 1 bahagian, bakinya adalah 2, diperolehi oleh adik-beradik lelaki sebapa, iaitu 2. Bila campur, jadi jawapannya 3. 3 sah kerana sama dengan asal masalah. Seterusnya, asal masalah 4. Contoh, seorang mati meninggalkan waris isteri dan bapa sahaja. Isteri mendapat 1/4, bapa mendapat asabah. Jadi diambil asal masalah ni 4. Bila diberikan, isteri dapat 1 bahagian, bapa mendapat 3 bahagian. Bila campurkan jadi 4, maka sah masalah ni kerana dia sama dengan asal masalah. Dicampurkan, tambahan semua sama. Masalah 6 pun sama juga. Ibu dapat 1/6,
anak lelaki mendapat asabah. Maka diambil kepada asal masalah 6. Mana dapat 6? Sebab dia ambil daripada ni, bawah ni, 6. Jadi bila dibagikan 6 kali 1 6. 6 bagi 6 1. Ibu dapat sah 1. Berapa baki dia daripada 6 ni? Bakinya 5. Maka untuk asabah, anak lelaki dapat asabah, dapat 5. Dicampurkan 6. Sama tak baki ni dengan ni? Sama. Seterusnya, asal masalah 8. Contoh, si mati meninggalkan isteri dan anak lelaki. Isteri, kalau melihat kepada ashabul furud, pembagian harta pusaka, mendapat 1/8 kerana meninggalkan anak lelaki. Dan anak lelaki mendapat asabah. Ya. Jadi macam mana nak dapat asal masalah? Diambil daripada 8 bawah ni. Terus jadi 8. Jadi asal masalah 8. Jadi isteri dapat berapa? 8 kali 1 8. 8 bagi 8 1. Baki daripada 8 berapa? 7. Bila campurkan dapat 8. Maka sah masalah. Asal masalah 12. Contohnya, isteri mendapat 1/4, ibu juga dapat 1/3, dan adik-beradik lelaki si bersebapa mendapat asabah. Jadi nak dapatkan asal masalah 4 kali 3 2 12. Ini asal masalah 12. Jadi 12 kali 1 12. 12 bagi 4 3. Isteri mendapat 3 bahagian. 12 kali 1 12. 12 bagi 3 4. Ibu dapat 4 bahagian. 4 campur 3 7. Bakinya 5. Bila tambahkan semua 12. Asal masalah 24. Contohnya, si mati meninggalkan isteri, ibu dan cucu lelaki daripada anak lelaki. Isteri dapat 1/8 kerana bersamanya ada cucu lelaki. Ibu mendapat 1/6 dan cucu lelaki daripada anak lelaki dapat asabah. Daripada 6 dan 8 ini, 6 tak boleh masuk dalam 8. Begitu juga sebaliknya. Jadi dikalikan terus. 6 kali 8 berapa jawapannya? 24. Diambil asal masalah 24. Sifir berapa ni? Nanti kita tengok kira-kiraan dia. Jadi isteri 24 kali 1 24. 24 bagi 8 jawapannya 3. 24 kali 1 24. 24 bagi 6 jawapannya 4. Baik, bila campurkan 4 campur 3 7. 7. Bakinya 17. Bila campurkan semua 24. Ini 24. Baik. Yang ini kita nak belajar. Jenis asal masalah. Terdapat 4 jenis asal masalah sekiranya berbilang bahagian fardu. 1. Tamathul. 2. Tadakhul. 3. Tawafuq. Dan yang keempat, tabayun. Baik. Pengertian tamathul. Saya ringkaskan. Tamathul artinya serupa atau dua makhraj atau mukharij. Mukharij atau dua nombor pecahan seperti 1/2 dengan 1/2. Mukharij ialah nombor di bawah dalam pecahan seperti 1/2. Mukharijnya 2. Sekiranya berbilang-bilang, mukharij diambil satu daripadanya untuk dijadikan asal masalah. Contoh, suami dan adik-beradik perempuan siapa mendapat 1/2 dan 1/2. Bila sama 2, terus ambil 2. Jadi asal masalah 2. Jadi 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. Sama.
Jadi sah masalah. Bila campurkan, sah masalah. Baik. Ini contoh tamasul. Tadakhul. Tadakhul ialah boleh masuk satu mukharij yang kecil ke dalam mukharij yang besar, atau boleh terbahagi dengan sempurna seperti dengan 1/2. Asal masalah 1/4 diambil daripada mukharij yang besar, iaitu 4. Yang ini 2 dimasukkan dalam 4. Baik, contoh yang ini 1/4 dan 1/2. 2 boleh masuk dalam 4. 2 kali berapa? 4. 2 kali 2, 4. Jadi 2 ni masuk ke dalam 4. Terus jadi asal masalah 4. Jadi suami 1/4, anak perempuan 1/2. Dapat mana ni 1/4 dan 1/2? Rujuk kepada ashabul furud. Ashabul furud ada menentukan berapa jumlah dia. Baik. Jadi 4 kali 1, 4. 4 bagi 4, 1. Suami dapat sah 1. 4 kali 1, 4. 4 bagi 2, 2. Anak perempuan dapat 2. Dan adik-beradik lelaki berapa mendapat asabah, baki. 2 campur 1, 3. Bakinya berapa daripada 4 ni? 1. Jadi adik-beradik lelaki berapa mendapat 1. Dia campurkan 4. Jadi sah masalah dengan asal masalah ni. Seterusnya, ini tadakhul. Tawafuq pula. Tawafuq artinya boleh muwafiqah antara dua mukharij dan kedua-duanya ada setengah, tetapi di antara kedua tidak boleh dibahagi seperti 1/4 dengan 1/6. Asal masalahnya adalah dengan mengambil setengah daripada salah satu mukharij, kemudian didarabkan kepada mukharij furud yang lain seperti separuh daripada mukharij 4 iaitu 2, atau separuh daripada mukharij 6 iaitu 3. Kemudian didarabkan menjadi 12. Tengok 2 kali 6 bersamaan 12. 3 kali 4 12. Contoh yang ini dia tak kali terus. Dia tak boleh masuk, tapi potong salah satu. Nanti kita tengok. Contoh yang ni 3 dengan 4. Yang ni 4, yang ni 6 dipotong 2. Jadi 3. 3 kali 4, 12. Jadi asal masalah 12. Yang ni pun sama. 8 dengan 6. Potong salah satu. Potong yang mana? Kalau tengok yang ni, dia tak sebut. Kita potong salah satu. Contoh kita potong yang ini. Jadi 4. 8 jadi 4. 6 kali 4. 6 kali 4 berapa? 12. 6 kali 4, 24. Asal masalah 24. Ni tak betul. Ini kena betulkan. Bukan asal 24. 6 kali 4, 24. Ini tak betul. Yang ni betul. Baik. Itu tentang tawafuq. Pengertian tabayun. Baik. Tabayun artinya berasingan antara dua mukharij dan salah satu daripadanya tidak boleh dibagikan separuh seperti 1/3 dengan 1/4. Asal masalahnya adalah didarabkan keduanya mukharij 3 dengan 4 menjadi 12. Jadi yang ini tak boleh. Potong tak boleh, apa pun tak jadi. Terus kali. 3 kali 4. Terus 12. Ini pun sama. Tak boleh. 3 kali 2. Terus 6. Okay. Baik. Ini tabayun. Baik. Kita tengok uraian. Saya akan uraikan. Okey. Jadi ada dua perkara. Pertama, asal masalah. Kemudian tashih. Macam mana? Okey, kita tengok. Ini adalah asal masalah. Yang ini bila betul maka tashih kita raitkan. Jawapan setelah dicampur ini dengan ini dapat 2. Sama tak dengan asal masalah? Jadi kita tashihkan. Kemudian
Asal masalah 3. Kita campur-campur bagi. 2 campur 3, betul tak? Kita sah. Tashih. Ini sebut tashih. Ini asal masalah, maka kita sahkan. Baik. Begitu juga yang ni. Asal masalah berapa? 4. Campur-campur dapat jawapan 4, maka kita tashihkan. Itu masalah. Itu yang dikatakan tashih. Jadi pengiraan pembahagian faraid memerlukan 2 perkara. Pertama, asal masalah dan tashih. Yang tadilah kita dah sebut. Kemudian asal masalah, pengertian asal masalah ialah jumlah peruntukan. Peruntukan yang boleh dibagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Peruntukan apa? Yang dibagikan. Dia akan, contoh, bapa meninggal berapa duit, kemudian dibagi bagian. Itu dikatakan peruntukan. Dan kita akan selesaikan. Kemudian tashih masalah, pengertian tashih masalah ialah sekurang-kurangnya bilangan yang boleh dibagikan kepada setiap waris. Baik, yang tadi. Pengertiannya, sekurang-kurang bilangan yang boleh dibagi kepada setiap waris. Okey, yang ni masalah 2, kena ingat, tolong hafal. Ada masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini saja. Ingat, hafal. 2, 3, 4. 6, 8, 12, 24. Ini je masalah. Asal masalah ini saja. Kemudian, yang ni kita dah tengok dah. Kalau nak cerita, yang ni Ustaz boleh cerita sikit. Okey. Macam mana dapatnya asal masalah 2? Tengok, suami dapat kadar pusaka 1/2. Mana dapat 1/2 ni? Tengok kepada buku di muka surat Ashabul Furud tu. Muka surat berapa? Muka surat 3, muka surat 4, 5, 6, 7 dan 8. Saya ada simpan di sini. Tak tunjuk. Ni Ashabul Furud. Tengok ni. Ashabul Furud. Suami, tengok ni. Suami dapat apa? Dapat 1/2. Nisfu. Ini formula kena hafal. Penerima pusaka bahagian fardu 1/2. Siapa dia? Suami. Apabila si mati tiada meninggalkan satu anak lelaki. Bila tak ada meninggalkan anak lelaki, dia dapat 1/2. Atau cucu daripada anak lelaki pun dia dapat 1/2. Ini. Muka surat apa? Muka surat 9 Ashabul Furud. Muka surat 2 sampai muka surat 8. Boleh rujuk dalam buku. Baik, kita sambung. Jadi, suami mendapat 1/2. Adik-beradik mendapat, si suami mendapat asabah. Jadi, asal masalah apa? Terus tengok bawah dia ni. Terus letak 2. Sebab dia seorang je. Kalau yang ni pun dapat 1/2, bila sama bawah terus 2. Masalah 2. Kemudian, ibu dapat 1/3, yang ini dapat asabah. Asabah tak payah cerita lah. Kita terus tengok yang ni. Nak tengok asal masalah berapa? 3. Sebab ambil daripada ibu, bawa 1/3. Baik, seterusnya. Asal masalah 4. Nak dapat macam mana? Tengok. Isteri dan bapa. Bapa mendapat asabah, isteri mendapat 1/4. Ambil mana? Ambil bawah dia ni. Terus. Kemudian, asal masalah 6 pula. Ibu dapat 1/6, anak lelaki dapat asabah. Asabah tak ada cerita. Terus ambil bawah dia 6. Baik, seterusnya. Asal masalah 8. Ambil kat mana? Ambil pada isteri. Isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat asabah. 8 terus jadi asal masalah. Begitu yang bawah ni. Baik, asal masalah 12. Masalah 4 dengan 3 kan lain. Jadi kalikan 4 kali 3 12. Dia ambil kaedah tawafuk nanti yang kita belajar. Baik, yang ni asal masalah 24. Mana dapat? Ambil bawah ni.
8 kali 6, 24. Terus. Cuba tengok. Lapan kali 6. Tak sama. 48. Jadi macam mana kaedah dia? Kaedah dia potong salah satu. Potong yang mana? Sekejap, Potong yang 8. Jadi 2 bagi. Jadi 4. 6 kali 4 bersamaan 24. Jadi masalah 24. Ini masalah 24. Baik. Seterusnya. Ini tamasul. Tamasul. Tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Baik. Akan datang Ustaz akan cerita secara detail tentang tamasul, tabayun, tawafuk dan tabayun. Tadakhul, tawafuk. Akan datang. Baik, murid. Untuk sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.